Didik TV KPM. Kenapa tak menyala ni? Bateri ada, okey. Test sikit. Tak boleh ni. Dah lah nak masuk tempat gelap ni. Cikgu! Cikgu! Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Dan hari ini mata pelajaran kita ialah Sains tingkatan 5. Jadi murid-murid tingkatan 5, sila pastikan anda fokus kerana topik kita hari ini agak mencabar tetapi mudah kalau dah faham. Baiklah, sebentar tadi anda pun telah melihat sedikit sketsa, tapi sebelum itu jom kita perkenalkan dulu cikgu kita dan lihat profil beliau. Itu dia guru kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya nak perkenalkan dulu jurubahasa isyarat kita yang akan bersama kita pada hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada SK Pendidikan Khas Selangor. Hai, Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih cikgu kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah, cikgu kita pula hari ini ialah Cikgu Rosam Faltil Zulti daripada SMK Putrajaya Presin 11 Putrajaya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Wah cikgu, kita punya pemakaian seakan serasi kan? Ada sedikit warna yang sama. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Syafika okey? Alhamdulillah. Okey cikgu. Saya sebenarnya sangat teruja nak belajar bersama cikgu pada hari ini. Tapi kan cikgu, sebentar tadi sedikit sketsa kita kan, sebenarnya saya saja tu ada masalah dengan lampu sulur saya. Tak boleh nak menyala tu cikgu. Mungkin cikgu ada cara penyelesaian bagi masalah tersebut cikgu. Okey, dia sebenarnya bila lampu sulur, kita tahu dalam lampu sulur perlukan bateri. Oh ya. Dan bila bateri, selain daripada kita lihat terminal positif, terminal negatif, kita nak kena tahu bateri itu jugalah merupakan aplikasi sel kimia yang kita nak belajar hari ini. Oh ya ke? Aplikasi sel kimia. Jadi apakah topik kita pada hari ini cikgu? Okey, jadi hari ini, izinkan saya ya Syafika. Silakan cikgu. Okay, hari ini kita akan tengok bab 6 elektrokimia berdasarkan 6.2 sel kimia. Okey. Jadi pada hari ini kita akan tengok standard pembelajaran untuk topik 6.2 sel kimia. Yang pertama, murid boleh menerangkan perubahan tenaga dalam sel kimia ringkas. Yang kedua, murid boleh menjana idea tentang aplikasi konsep sel kimia dalam menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okey. Dan seterusnya, sebelum kita memahami sel kimia, kita perlu tahu apa itu sel kimia. Jadi, sel kimia adalah sel kimia ringkas ini terdiri daripada dua logam berlainan yang dicelup ke dalam suatu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Jadi kita lihat contoh sel kimia ringkas. Ini adalah rajah sel kimia ringkas yang diambil daripada buku teks sains tingkatan 5, menunjukkan adanya dua logam yang berlainan, iaitu magnesium dan juga kuprum. Kita tengok secara lebih terperinci, sel kimia ringkas terdiri daripada elektrod berbeza tadi, iaitu elektrod magnesium dan juga kuprum. Dan magnesium terletak pada terminal negatif, manakala kuprum pula terletak pada terminal positif. Nanti untuk tajuk ni, Fika, kita akan lihat secara mendalam macam mana magnesium perlu berada pada terminal negatif,
manakala kuprum berada pada terminal positif. Jadi ada sebabnya kenapa mereka diletakkan di terminal masing-masing. Ada sebabnya. Dan di sini juga kita boleh lihat ada contoh larutan kuprum 2 sulfat, iaitu contoh bagi elektrolit. Dan kita perlu tahu untuk siri elektrokimia pula yang ditunjukkan adalah susunan ion mengikut keelektropositifan. Dan di sini kita boleh nampak mengikut meningkatnya daripada ion kalium, ion natrium, ion kalsium, ion magnesium, ion aluminium, diikuti pula ion zinc, ion ferrum, ion stannum, ion plumbum, ion hidrogen, ion cuprum dan ion argentum. Dan kesemua ion-ion ni adalah disusun mengikut keelektropositifan. Di bahagian atas itu yang lebih tinggi sifat elektropositifan dia. Yang makin rendah, ion argentum maknanya itu yang paling rendah mengikut keelektropositifan. Ini berbezalah setiap satu-satu dan murid-murid tingkatan 5 terutamanya yang akan menghadapi SPM perlu tahu, perlu ingat susunan yang ada dalam siri elektrokimia ini. Susunan ni penting ya cikgu. Ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar secara lanjut selepas ini. Betul. Okey, baik cikgu. Sebenarnya saya ada satu soalan sebelum kita berhenti berehat. Apa beza sel kimia dan sel elektrolitik cikgu? Okey, sel elektrolitik yang kita belajar sebelum ni 6.1 berbeza dengan sel kimia sebab kalau sel kimia tidak perlu menggunakan bateri. Kalau sel elektrolitik perlukan penggunaan bateri. Bagus soalan tu Syafiqah. Saya perasan juga sebentar tadi bila tengok Lita tu tak ada bateri. Okey, baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey rakan-rakan semua, jom masuk ke kelas dan seperti anda lihat saya memakai serba putih. Jadi anda semua mesti tahu kita akan buat eksperimen bersama cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Rosam. Cikgu, pada segmen ini kan cikgu, kita punya tajuk elektrokimia. Jadi apakah yang kita akan buat dengan bahan-bahan yang berada di depan kita ni cikgu? Okey, terima kasih. Sebelum kita mulakan eksperimen, kita tahu dulu teori tentang sel kimia ringkas. Izinkan saya ya Syafiqah. Silakan cikgu. Okey, pertama sel kimia ringkas ini kita lihat pada contoh magnesium menjadi terminal negatif, kuprum menjadi terminal positif. Kenapa? Ini kerana magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Macam mana kita nak tengok? Ini adalah berdasarkan siri elektrokimia. Daripada siri elektrokimia, kita lihat magnesium berada pada bahagian atas siri elektrokimia. Ini bermakna magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding kuprum. Dan kita tengok berdasarkan siri elektrokimia tadi, kan yang ada pada, saya ulang balik, yang ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, ini semua yang perlu kita tahu. Dan kita cuba uji minda untuk bahagian sel kimia ringkas. Pertama, untuk sel kimia ringkas kita perlu faham terminal negatif adalah logam yang lebih elektropositif. Kalau untuk terminal positif, logam yang kurang elektropositif. Jadi kita ada sel kimia ringkas yang menunjukkan A dan B. Kepingan zinc dan kepingan kuprum direndamkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Jadi, boleh saya uji Syafiqah? Okey, saya cuba cikgu. A dengan B. A kepingan apa dan B untuk kepingan apa antara zinc dan kuprum, Syafiqah? Okey, kalau ikut kita punya siri,
elektropositif, elektrokimia. Elektrokimia, cikgu. Zinc berada lebih tinggi daripada kuprum. Jadi dia lebih elektropositif. Maknanya dia akan berada di kepingan A. Kepingan positif, negatif. Dan kuprum berada di kepingan B. Okey, kita tengok betul tak jawapan uji minda ni. Jadi berdasarkan bahagian soalan tadi, kepingan zinc dan kepingan kuprum, betul untuk bahagian zinc dengan kuprum, zinc lebih elektropositif. Jadi zinc akan berada pada terminal negatif dan kuprum berada pada terminal positif. Cahayalah terbaik. Saya bagi bintang untuk Syafiqah. Dapat bintangnya, cikgu. Ya, tahniah. Terima kasih, cikgu. Sambil tu kita terus tengok macam mana zinc tu kita katakan pada terminal negatif, kuprum pada terminal positif. Kerana zinc tadi kita lihat terletak lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Maksudnya lebih elektropositif dan bertindak sebagai terminal negatif. Dan kuprum pula terletak lebih rendah dalam siri elektrokimia. Kurang elektropositif, jadi bertindak pada terminal positif. Dan untuk tindak balas kimia dalam sel kimia dengan elektrod logam yang berlainan, kita lihat magnesium dan kuprum. Magnesium akan mendermakan elektron membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Seterusnya, magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Jadi, elektron yang terbebas tadi akan mengalir melalui litar luar dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Dan yang keempat, elektron dari magnesium diterima oleh ion kuprum 2 dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen. Kerana ion kuprum 2 tadi kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Dan seterusnya, pepejal kuprum akan terbentuk dan terenap pada jalur kuprum. Dan kuprum bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Jadi kita boleh lihat macam mana magnesium dan kuprum berada pada terminal negatif dan terminal positif. Dan pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif adalah melalui litar luar sel yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan seterusnya, perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia ini adalah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Jadi selain kita lihat teori sel kimia ringkas, jom Syafiqah kita buat sel kimia ringkas. Cikgu. Jadi izinkan saya bergerak ke sini. Silakan, cikgu. Kita ada bahan-bahan dan radas yang disediakan. Kita ada kertas pasir. Kertas pasir. Kertas pasir, kita ada magnesium. Kita ada kuprum. Dan kita ada larutan natrium klorida 1.0 mol per desimeter padu. Dan kita ada radas, ada silinder penyukat, kita ada bika, kita ada wayar penyambung, klip wire dan juga voltmeter. Jom kita buat eksperimen. Cikgu, tapi sebelum kita mulakan, nak tanya cikgu, kenapa kita memerlukan pemakaian lab coat ni, cikgu? Ini sebagai langkah persediaan keselamatan supaya bahan kimia tak tertumpah terus kepada baju. Jadi langkah keselamatan yang perlu kita guna pakai dalam makmal. Jadi kita dah mengambil langkah keselamatan, cikgu. Jom kita mulakan eksperimen kita. Jom. Jadi kita tengok pada arahan yang pertama, kita ambil dulu kertas pasir sebab kita perlu bersihkan jalur kuprum dan jalur magnesium, pita magnesium. So kita bersihkan. Hati-hati ya kertas pasir tu. Ya, kasar. Jadi jalur kuprum ni bila nak bersihkan dua-dua belah ya, cikgu? Supaya bila diletakkan dalam elektrolit larutan natrium klorida, boleh bagi keputusan eksperimen yang lebih jitu lah. So hati-hati. So kita bersihkan. Depan belakang. Ni
untuk magnesium. Okey. Okey, Setakat dan mana ya cikgu kita perlu bersihkan dengan kertas agak-agak pasir ni? untuk bahagian dah nampak macam kita dah ratakan semua. Janji rata ya cikgu? Ya. Okey. Okey, dan sama juga kita buat pada bahagian kuprum. Okey cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita perlu sukat tuang natrium klorida kita tadi sebanyak 150 cm padu. Okay, kita perlu gunakan silinder penyukat supaya sukatan yang kita ambil lebih tepat. Jadi apa yang kita perlukan adalah sebanyak 150 cm padu. Okay, kita masukkan dalam silinder penyukat. Hati-hati. Ya cikgu. Okey, kita tengok. Okey, dah 100. Kita masukkan dalam bika. Okey, 100. Cikgu saya tuang juga ya. Okey, boleh. Teruskan. Hati-hati. Okey. Cikgu bila kita nak tengok uku sukatan dia ya cikgu, perlu lihat pada aras mata ya cikgu. Kita perlu berada pada kedudukan yang betul. Kita baru 100. Kita perlukan 150 jadi 50 lagi. Okey. Okey, agak-agak. Alright, 50. Kita masukkan. Okey, kita boleh ambil 50. Okey cikgu, teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita akan pasang voltmeter kita, okey, dengan wayar penyambung dan pada bahagian logam yang berbeza tadi. Kita ada dua terminal. Terminal negatif kita gunakan wayar warna hitam. Okey, kita letakkan kepada bahagian antara dua tadi kan, magnesium dengan kuprum. Betul. So kita gunakan untuk wayar hitam terminal negatif adalah magnesium. Okey. Cikgu boleh pusingkan sedikit okey, boleh, voltmeternya ke arah kamera bagi murid-murid kita nampak. Maaf. Okey, dan seterusnya untuk terminal positif warna merah kita guna. Okey, sambungkan pada kuprum. Okey. Dan tadi kita tengok kan magnesium dengan kuprum, magnesium lebih elektropositif. Jadi magnesium berada pada terminal negatif. Dan kuprum berada pada terminal positif. Okey, cuba masukkan. Terus je kita celup ke dalam elektrolit kita larutan natrium klorida. Okey. Boleh nampak bacaan naik? Boleh nampak tak? Untuk saya ya cikgu, mungkin cuba. Perlu sedikit kestabilan. Ada naik sikit-sikit. Tapi dia malu-malu cikgu. Okey, dia ambil masa dan kalau boleh kita nampak, dia akan ada pengeluaran elektron tu. Okey, kalau macam saya, saya boleh, okey sekejap dia tengah ni, 0.8 0.8 volt. Okey, kalau untuk yang Syafiqah punya? Saya punya masih kosong. Mungkin tak cukup kertas pasir cikgu. Ataupun yang ni wayar. Kita kena betul-betulkan lah. Kalau nak periksa kena betulkan wayar ya cikgu. Okey, saya cuba. Okey. Ada sedikit. Ada sedikit. Dia asal ada perubahan jarum pada voltmeter dah menunjukkan arus elektrik berlaku. Ya. Ada. Tidak begitu jelas. Mungkin berapa? Kita boleh 0.1 cikgu. 0.1 tapi tetap ada, betul? Ya, ada pergerakan. Jadi maksudnya okey, boleh. Tak apa, Syafiqah boleh letak. So kita boleh tuliskan jawapan. Okey, boleh. Okey cikgu. So kat sini ada bahagian untuk pasangan logam, magnesium dan kuprum. Dan jadi daripada perhatian eksperimen yang Syafiqah buat tadi, pasangan magnesium kuprum dapat berapa? 0.1. Okey, boleh tulis 0.1. Okey, cikgu. Itu untuk pasangan yang pertama. Kalau yang saya dapat 0.5, jadi kita boleh tulislah 0.5. Dan biasanya eksperimen kalau kita boleh buat dalam 3 kali, maknanya kita dapatkan bacaan purata lagi bagus. Okey. Jadi seterusnya untuk
magnesium, untuk kuprum. Kaedah yang sama. Okey, boleh letak sial pula. Okey. Silakan, cikgu. Kalau untuk yang kedua dan ketiga, pasangan magnesium, pasangan kuprum, biasanya akan ada arus elektrik ataupun tidak? Saya rasa macam tiada, cikgu. Tiada, betul. Boleh dapat bintang lagi ni. Saya teka je, cikgu. Okey, sebab apa? Sebab bila benda elektrod logam yang sama, magnesium, kuprum, tidak akan hasilkan arus elektrik. Jadi dia kena dua logam yang berlainan. Yang tadi yang kita kata siri sel kimia ringkas, perlukan dua logam berlainan dicelup ke dalam satu elektrolit. Okey, dan kalau kita nak cuba, sekarang kita cubalah buat yang kedua, boleh je? Magnesium ya, cikgu. Magnesium. Okey, ataupun kita nak cuba kuprum. Boleh, antara dua-dua. Okey, boleh. Mungkin saya cuba kuprum. Okey, saya cuba magnesium. Silakan, cikgu. Yang saya perasankan, cikgu, bila cikgu sebut tentang sel elektrolitik yang menggunakan bateri, tetapi untuk sel kimia menggunakan voltmeter ya, cikgu? Kita tak gunakan bateri. Okey. Dan tenaga untuk bahagian sel kimia juga, daripada tenaga kimia hasilkan tenaga elektrik. Betul. Tengok dia ada berlaku perubahan warna pada sudah ada natrium klorida. Okey, itu yang cikgu sebutkan tadi dalam gambar rajah tu. Dan murid-murid di luar sana boleh lakukan eksperimen ini di bawah pantauan cikgu di sekolah, dan ini adalah aktiviti untuk bina sel kimia ringkas yang boleh kita lihat perbezaan pasangan logam yang boleh hasilkan bacaan voltmeter. Jika ada dua logam yang berlainan, pasti ada arus elektrik yang terhasil. Jika pasangan logam tu sama, macam konsep sekarang magnesium, kuprum, dia tak akan hasilkan sebarang arus elektrik, maknanya voltmeter kita tak akan bergerak. Jadi sekarang yang ni masih memang kekal kosong. di kosong. Ya, sebab tu betul lah, sebab bila yang Syafiqah gunakan adalah kuprum dan juga kuprum. Maksudnya pasangan logam yang sama. Bolehlah kita terus tuliskan jawapan. Kita catat. Tahniah untuk keputusan yang tepat. Okey, cikgu. Okey, 0.0. Jadi, kesimpulan untuk eksperimen ini, bila kita bina sel kimia ringkas, kita kena pastikan kita ada dua logam berlainan. Dan kita perlu ada satu elektrolit. Dan satu elektrolit yang kita gunakan sekarang adalah larutan natrium klorida. Okey, baiklah, cikgu. Teruskan selepas ini macam mana, cikgu? Jadi kalau untuk diberi soalan yang berlainan, kalau tentang pasangan logam, kita boleh ambil mana-mana logam berdasarkan siri elektrokimia tadi. Jadi yang penting kita perlu tahu siri elektrokimia tu yang mana ion berada pada elektropositif yang lebih ataupun kurang. Jadi bila yang lebih, secara terus kita tahu perlu berada pada terminal negatif yang akan menderma elektron kepada logam yang berada pada terminal positif. Baiklah, cikgu, sebentar tadi pun kita telah membuat eksperimen untuk menentukan kalau magnesium dan kuprum memang tak ada bacaan. Dan tidak ada arus elektrik dan tiada juga perubahan warna, cikgu. Betul. Jadi untuk usaha saya sebentar tadi kan, cikgu, boleh tak saya nak minta sedikit ganjaran daripada cikgu? Boleh. Ya, disebabkan komitmen, disebabkan kefahaman, saya bagi 1 bintang lagi. Satu bintang. Aktiviti membina sel kimia ringkas. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Sudah 2 bintang Kak Syafiqah dapat. Okey. Baik, cikgu, kita akan ada lagi aktiviti selepas ini yang melibatkan eksperimen juga. Jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di slot menengah atas. Didik TV KPM.
Baiklah rakan-rakan semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi mata pelajaran Sains Slot Menengah Atas. Dan hari ini kita bersama Cikgu Rosam, tidak lupa jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari. Baiklah Cikgu Rosam, pada kali ini segmen kita topiknya ialah aplikasi konsep sel kimia. Apakah jenis aplikasi yang kita nak sebutkan ni? Okey, terima kasih Syafika. So kita sambung bahagian untuk sel kimia. Macam mana kita nak gunakan lemon, kita nak tonjolkan aplikasi sel kimia tu berdasarkan lemon. Okey, izinkan saya kita tengok aplikasi konsep sel kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okey, jadi soalan dia, dapatkah buah-buahan atau bahagian tumbuhan lain dan air laut digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, Syafika? Cikgu, saya rasa dapat. Ya, betul. Saya bagi bintang lagi disebabkan Syafika dapat memahami bahawa buah-buahan, bahagian tumbuhan lain termasuk air laut boleh menghasilkan tenaga elektrik. Jadi, untuk aplikasi ini kita cuba laksanakan aktiviti yang seterusnya. Dah bersedia? Dah bersedia, Cikgu. Okey, jadi amali mudah ni kita buat sel ringkas daripada lemon. Apa yang kita perlukan adalah lemon. Okey, kepingan kuprum. Okey, kita ada paku besi. Dan kita ada wayar penyambung dan juga voltmeter. Jadi macam mana kita nak laksanakan amali mudah sel ringkas daripada lemon? Jom kita buat sama-sama, Syafika. Okey, Cikgu. Okey, kaedah yang pertama, okey, kita ada lemon. Okey, pastikan kita ada lemon dan kita cucuk paku besi pada lemon. Okey, ambil paku besi, cucuk pada lemon. Okey. Dan lemon ni kita anggap sebagai satu elektrolit. Okey, dan kita sambungkan dengan wayar penyambung. Okey, ambil wayar penyambung warna hitam. Okey, kita sambungkan pada terminal negatif. Okey, terminal negatif. Sebab sekarang kita guna paku besi dan juga kuprum. Okey, dan sebelah lagi langkah seterusnya kita ambil satu kuprum. Okey, kepingan kuprum. Kita cucuk pada lemon di sebelah paku besi tadi. Hati-hati. Okey, Cikgu. Jadi kuprum ni mestilah digunakan kertas pasir juga ya? Dibersihkan terlebih dahulu. Okey. So, cucuk elok-elok pada bahagian lemon. Dan kita gunakan wayar penyambung. Sambung pada voltmeter di terminal positif pada bahagian kepingan kuprum. Jadi, apa yang boleh dilihat daripada bacaan voltmeter, Syafika? Saya punya voltmeter ni bergerak, Cikgu. Ada bacaan. Ya, berapa tu? Cuba tengok. Ada lebih kosong, dia naik ke 0.2. Okey, 0.2 untuk bacaan Syafika. Kalau saya pula 0.3. Okey, maknanya bila kita gunakan paku besi dan juga kepingan kuprum dicucuk pada lemon. Okey, jadi ini menunjukkan adanya pesongan pada voltmeter. Maknanya ada berlaku arus elektrik. Okey, itu yang pertama. Jadi apa kata? Okey, gunakan bahagian keputusan. Syafika tulis apa jawapan yang Syafika dapat untuk paku besi dan kuprum tadi. Okey, bacaan yang saya dapat 0.2. Okey, 0.2. Jadi kita teruskan ulang langkah tadi dengan gunakan pasangan yang berbeza. Okey, paku besi dan paku besi dan seterusnya kepingan kuprum dan kepingan kuprum. Jom kita buat sama-sama. Tukar untuk kita buat paku besi dan paku besi. Okey, kita cuba dengan paku besi dulu ya, Cikgu. Okey. Gunakan paku besi yang kedua. Cucuk pada lemon dan sambung pada wayar penyambung. Jadi kan, Cikgu, disebabkan kedua-duanya paku besi, tak kira terminal mana kita gunakan untuk mana satu, ya? Ya. Jadi, dapat tak bacaan? Cuba tengok voltmeter, Syafika. Tak bergerak, Cikgu. Sama juga. Jadi, bacaannya perlu ditulis.
apa? 0.0. Ya, 0.0. Okey, Betul. cikgu. Pandai. Ya. Dan saya tahu kenapa, cikgu. Ya, kenapa? Sebab tiada arus elektrik lah Ya, yang lalu. betul. Sebab kita gunakan pasangan yang sama. Sama. Kita uji lagi. Tukarkan paku besi, Okey. kita gunakan kuprem dan kuprem pula. Alright. Okey, hati-hati. Okey. Kerana kuprum ni agak nipis dan juga sedikit tajam. Jadi Ya. pastikan anda berhati-hati semasa cucuk lemon. Okey. Okey, supaya kepingan kuprem sampai pada bahagian lemon, tapi dengan keadaan tangan tidak tercedera. Okey. Okey, dia agak lembik, masukkan Ya. betul-betul. Yelah, sebab kita kena melepasi kulit ni untuk sampai ke cecairnya, ya cikgu? Ya. Okey. Okey. So, tukarkan. Dan seterusnya. Jadi, dua-dua adalah kepingan kuprem. Okey, cikgu. Okey, sambungkan wayar penyambung pada kepingan kuprem. Kita tengok terdapat pesongan voltmeter ataupun tidak. Okey. Okey, masih sama sebab Masih saya tiada bacaan. pun tiada bacaan 0.0. Syafika punya? Ya, saya pun sama cikgu, tak bergerak. Okey, jadi boleh catat untuk bacaan voltmeter kuprem dan kuprem Okey. pun sama, iaitu 0.0. 0.0. Okey. Okey, dan daripada keputusan apa yang kita lihat, okey, betul Syafika dah buat prosedur yang betul dan dapat keputusan yang tepat, Ya. iaitu paku besi dan kuprem mendapat 0.2 volt. Okey, paku besi 0.0, kuprem 0.0. Maknanya saya boleh bagi bintang dekat Syafika. Okey, dapat lagi ganjaran Tahniah. saya pada hari ini. Ya. Terima kasih cikgu. Okey, dan kita boleh tengok perbincangan daripada sel ringkas daripada lemon yang kita buat ni. Okey. Saya teruskan. Okey, Ya. maknanya daripada eksperimen tadi, apa yang perlu kita tahu, kita perlu dapatkan keputusan untuk bacaan voltmeter. Keputusan pun berjaya dah kita peroleh. Kita lihat perbincangan secara mendalam mengapa dan bagaimana boleh berlaku keputusan yang kita dapat daripada eksperimen mudah tadi. Okey cikgu, Okey. jom. Dan seterusnya kita lihat apa perbincangan. Pertama, kita tengok tadi paku besi yang kita gunakan pada terminal negatif. Kan? Dan kepingan kuprem pada terminal positif. Dan lemon yang kita gunakan ialah sebagai elektrolit. Ini contoh macam tadi awal-awal kita buat larutan natrium klorida sebagai elektrolit. Untuk eksperimen mudah ni, kita boleh ambil lemon yang ada dalam peti sejuk di rumah untuk dijadikan sebagai elektrolit. Dan penggunaan paku besi dan paku besi serta kuprem dengan kepingan kuprem menunjukkan tiada bacaan pada voltmeter kerana dua logam yang sama tidak mempunyai beza upaya untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi selain daripada lemon, apa? Cikgu, Ya. selain daripada lemon ya cikgu, mungkin kalau saya teka boleh tak cikgu? Boleh? Kalau kat rumah saya ada apa ubi kentang cikgu, boleh ke? Boleh. Ubi kentang juga boleh menghasilkan tenaga elektrik dan boleh cuba guna ubi kentang untuk gantikan lemon, ubi kentang sebagai elektrolit. Dan kita cubalah menggunakan paku besi, kepingan kuprem, paku besi dan juga kepingan kuprem dan kepingan kuprem. Okey, pandai Syafika, dah lebih faham tentang sel kimia ni. Betul, jadi cikgu? seterusnya, selain daripada buah-buahan lemon, ubi kentang, kita juga boleh cuba buah-buahan lain, apple dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita perlu tahu air laut juga boleh menghasilkan elektrik. Arus elektrik. Air laut ya cikgu? Jadi proses untuk menghasilkan arus elektrik dengan menggunakan air laut ni, dia ada dalam bahagian teknologi hijau. Maknanya kita perlu menjaga kelestarian alam sekitar. Di samping tu kita boleh guna pakai
air laut sebagai elektrolit untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi air laut ialah air yang mudah didapati di permukaan bumi. Jadi tenaga lautan, air laut dikategorikan sebagai tenaga boleh baharu yang boleh menghasilkan tenaga elektrik bagi sektor bekalan tenaga. Jadi melalui konsep sel kimia, tenaga elektrik yang dihasilkan tidak membebaskan gas karbon dioksida. Seterusnya, bila gas karbon dioksida tidak dibebaskan, maknanya alam sekitar tidak akan tercemar. Disebabkan itulah kita kata air laut boleh digantikan untuk hasilkan arus elektrik dalam cara teknologi hijau untuk kelestarian alam sekitar kita ini. Wah, cikgu. Jadi mungkin murid-murid di luar sana yang mungkin tiada natrium klorida ataupun bahan-bahan lain, elektrolit lain yang kita selalu guna, bolehlah ke pantai untuk menguji eksperimen yang kita lakukan seperti hari ini, ya cikgu. Betul. Kalau tak, lemon, ubi kentang dan buah-buahan pun boleh. Ya. Okey, baiklah cikgu. Murid-murid semua yang sedang menonton, faham ke tak hari ini? Kalau tak faham, bolehlah kita ulang kaji sama-sama tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan ada lagi aktiviti selepas ini. Jadi, kita akan berehat sebentar dulu dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Okey, baiklah rakan-rakan semua, masih lagi di rancangan Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran kita sains bagi slot menengah atas dan cikgu Rosam, sebenarnya saya nak tanya, kalau kita membuat eksperimen kan cikgu, biasanya memang akan ada aplikasi tak dalam kehidupan seharian kita? Ya, sememangnya bila kita laksanakan eksperimen, biasanya yang tu memang kita ambil daripada teori dan semestinya ada aplikasi yang akan dilaksanakan, direalisasikan, diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Okey, apakah itu cikgu? Okey, seterusnya kita sambunglah ya, Syafika. Silakan cikgu. Okey, untuk aplikasi sel kimia dalam kehidupan seharian, daripada sel kimia inilah yang boleh menghasilkan apa yang kita panggil sebagai bateri. Jadi antara aplikasi sel kimia dalam kehidupan seharian kita ialah, pertama, sel kimia digunakan di dalam jam tangan. Masing-masing ada jam tangan. Jadi ini adalah aplikasi sel kimia. Dan kita ada jam dinding. Syafika boleh tunjukkan. Itu juga adalah aplikasi sel kimia yang ada dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih Syafika. Okey, seterusnya kita ada alat kawalan jauh. Kita ada mesin kira-kira. Ini semua jam tangan, jam dinding, alat kawalan jauh, mesin kira-kira merupakan aplikasi sel kimia. Seterusnya, aplikasi sel kimia juga digunakan di dalam sel telefon, kamera, komputer riba dan pelbagai peranti yang boleh dicas berkali-kali. Itu adalah cas dia masih gunakan. Maknanya kita gunakan aplikasi sel kimia tadi yang boleh menghasilkan arus elektrik. Okey, dan seterusnya turut digunakan di dalam mainan kanak-kanak sebagai sumber kuasa yang menggerakkan mainan tersebut. Jadi ini adalah antara aplikasi sel kimia dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita perlu tahulah apa yang kita guna pakai ada dalam kehidupan seharian merupakan aplikasi sel kimia itu sendiri. Maknanya daripada tenaga kimia hasilkan tenaga elektrik. Jadi untuk selain daripada kita perlu tahu aplikasi sel kimia dalam kehidupan seharian, kita boleh rumuskan balik untuk sel kimia kita yang kita belajar hari ini, Syafika, bermula daripada definisi sel kimia itu sendiri.
Maknanya sel kimia tu kita perlu tahu ada dua logam yang berlainan yang dicelup ke dalam elektrolit. Okey, dan kita boleh nampak adanya perubahan tenaga, iaitu daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Dan sama macam yang Syafiqah tanya tadi, Ya, cikgu. apa beza sel kimia dengan sel elektrolitik? Betul. Jadi sel kimia tidak perlukan penggunaan bateri, manakala sel elektrolitik memerlukan bateri. Ya. Dan seterusnya daripada eksperimen yang kita buat, yang pertama tadi eksperimen membina sel kimia ringkas. Maknanya kita ada dua logam yang berlainan, kita ada satu elektrolit, dah cukup lengkap untuk kita laksanakan aktiviti membina sel kimia ringkas. Maknanya kita ada yang tadi kita guna magnesium, kita ada kuprum kan, kita celup dalam larutan natrium klorida. Ya. Maknanya larutan natrium klorida itu merupakan elektrolit dan kita perlu faham siri elektrokimia, yang mana logam berada pada terminal negatif, yang mana logam perlu berada pada terminal positif. Jadi semua kedudukan itu adalah berdasarkan siri elektrokimia. Kita perlu tahulah yang mana berada pada kedudukan lebih elektropositif dan juga kurang elektropositif. Dan seterusnya kita lihat pada lemon yang kita gunakan tadi kan, macam yang Syafiqah tanya, Ya. selain pada lemon kita boleh cuba amali mudah tadi dengan menggunakan ubi kentang. Ya, dan ada juga murid-murid boleh dapatkan buah kedondong. Oh. Kita cuba tengok macam mana daripada dua logam berbeza bila kita cucuk pada buah yang kita sebut tadi, kedondong, apple, ubi kentang, semua tu akan hasilkan arus elektrik bila kita gunakan dua logam yang berlainan. Yang mudah kita boleh ambil paku besi. Sebab paku besi kita terletak dalam siri elektrokimia bahagian ferrum. Dan kita lihat kuprum tadi, bila kita cucuk pada lemon, menunjukkan berlakunya pesongan pada voltmeter, menunjukkan berlakunya arus elektrik mengalir. Dan begitu juga pada bahagian pasangan yang sama. Kalau pasangan logam yang sama, tak akan menghasilkan arus elektrik. Jadi contoh tadi kita guna paku besi, kita guna kepingan kuprum tidak akan menghasilkan sebarang bacaan. Kalau ada juga bacaan, Ya. macam mana tu? Macam mungkin ada masalah sedikit pada alatan. Ya, cikgu? Ya, dan kalau ikut teori, bila kita buat pasangan yang sama, memang tak akan dapat bacaan. Jadi biasalah bila kita buat eksperimen, kita perlukan 3 kali sekurang-kurangnya untuk dapat kejituan keputusan. 3 kali kita buat eksperimen dan kita dapatkan bacaan purata, itulah keputusan yang terbaik. Okey, jadi untuk rumusan bahagian sel kimia ni, dia memainkan peranan yang sangat penting sebab aplikasi sel kimia diguna pakai dalam kehidupan seharian. Ya, Macam cikgu. kita hari ni pun jam tangan kita pakai, telefon bimbit kita guna, semua itu adalah berdasarkan sel kimia ringkas. Jadi itulah yang untuk kita belajar sel kimia hari ini, Syafiqah. Dan juga yang cikgu ada sebutkan sebentar tadi ke telinga saya, air laut juga ya sebagai elektrolit. Ya, air laut, betul. Sangat bermanfaat kerana menggunakan faktor hijau ya, Ya, cikgu. betul. Okey, baik cikgu. Mana kita telah menyentuh tentang rumusan, cikgu. Kali ini mungkin cikgu boleh bagi markah keseluruhan bagi persembahan saya pada hari ini berdasarkan ini. Kalau saya, pendapat saya hari ini,
persembahan dari segi pengajaran, pembelajaran yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh Syafiqah. Memang Syafiqah merupakan pelajar yang terbaik, layak mendapat wow daripada saya. Tahniah. Wow. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah Cikgu Rosam. Terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan harapnya murid-murid kita dapat belajar daripada itu. Tapi kan cikgu, kadang-kadang ada yang nak buat latihan lebih dan merujuk kepada kelas kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan bahan? Jangan lupa boleh lihat pada portal Sumberku untuk sebarang latihan, rujukan slide berkenaan tajuk sel kimia bab 6 tingkatan 5 sains KSSM kita ni. Baiklah, portal Delima Sumberka seperti pautan yang tertera di skrin sekarang. Terima kasih Cikgu Rosam. Terima kasih juga. Ya, dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari, Cik Hasan kerana berada bersama kami pada hari ini. Okey, terima kasih kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.